Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laila 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Sambungan kitab Kifayatul Awam pada muka surat yang ke-43 pada kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa in ikhtalafa, situ lah, wa in ikhtalafa wa in ikhtalafa, dan jikalau bersalahanlah atau berselisihlah keduanya, nya ilahani, dua Tuhan. Jikalau sini fardu takdir lah. Sebab kita masih lagi dalam bicaraan sifat wahdaniyah. Wa in ikhtalafa, dan jikalau bersalahan atau berselisih keduanya, nya ilahani, wa nafadha, dan lulus, wa nafadha, dan lulus muradu ahadihima, oleh kehendak salah satu daripada keduanya, nya ilahani. Wa nafadha, dan lulus muradu ahadihima, oleh kehendak salah satu daripada keduanya, nya ilahani. Tuhan A dan Tuhan B tadi berselisih. Kemudian lulus salah satu daripada kedua Tuhan tadi. Kanal akharu, nescaya adalah Tuhan yang satu lagi tu. Ini fardu takdir. Kanal akharu, nescaya adalah yang satu lagi, ajizan, ialah lemah. Tuhan A nak mengadakan langit, Tuhan B nak mentiadakan langit. Tuhan A dapat mengadakan langit, berarti Tuhan B tidak dapat mentiadakan langit, berarti Tuhan B lemah. Tu. Wa hadza, dan bermula ini allazi nafadha muraduhu, misluhu, ialah seumpamanya nya ajizan tadi, al-akhar ajizan tadi. Kalaulah Tuhan A dapat menciptakan, mengadakan langit, Tuhan B tidak dapat mengadakan langit, berarti Tuhan B lemah. Apabila Tuhan B lemah, Tuhan A juga lemah. Sebab apa? Sebab kedua-duanya sama pada ketuhanan. Ini fardu takdir lagu tu. Fala yasihu, bila itu fala yasihu, maka tidak sah. Fala yasihu, maka tidak sah, ayyujida, bahawa diadakan, dijadikan al-akhar. Tak kena fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu.
fala yasihu, maka tidak sah an yujida, bahawa mengadalah ia ya al-akhar. Fala yasihu, maka tidak sah an yujida, bahawa mengada ia ya al-akhar syai'an, akan sesuatu minal alam, daripada alam ni, sebab dia lemah. Li'annahu, kerana bahawasanya al-akhar tadi tu ajizan, lemah. Ajizun ialah lemah, kalau gitu. Falam yakun, maka tidak ada al-ilahu, Tuhan itu. Falam yakun al-ilahu, maka tidak adalah Tuhan itu illa wahidan, melainkan satu saja. Nah, akal kita tak boleh terima kalau kata Tuhan tu ada dua tadilah. Wa in ikhtalafa, dan jika bersalahanlah keduanya ilahani. Wa in ikhtalafa, dan jika bersalahan, berselisihlah keduanya ilahani. Walam yanfus, padahal tidak lulus. Walam yanfus, padahal tidak lulus. Muraduhuma, oleh kehendak keduanya ilahani. Dua yang bersalahan, dua-dua tak lulus. Nah, A nak jadikan langit, B nak mentiadakan langit, kedua tidak lulus. Contoh lagu tu. Karena adalah keduanya ilahani, ajizaini, ialah lemah keduanya ilahani tu. Wal falam yaqdira, maka tidak kuasalah keduanya ilahani. Falam yaqdira, maka tidak kuasalah ia ilahani ala wujudi syai'in, di atas mengadakan sesuatu. Ala wujudi syai'in, di atas mengadakan sesuatu, minal alami, daripada alam. Dah kedua-duanya lemah, tentulah kedua-duanya tidak dapat mengadakan alam. Wal alamu, dan bermula alam. Wal alam, beralam, mawjudun, ialah ada. Bil musyahadah, dengan dilihat. Bil musyahadati, dengan dilihat. Ni kita lihat lah ni, alam tu dah ada dah. Itu. Fasabata, maka sabitlah. Fasabata, maka sabitlah. Annal ilaha, bahawa sailah Tuhan itu wahidun, ialah satu. Wahwa al-ilah wahid, al-matlubu, yang dituntut, yang dikehendaki. Faujudul alami, maka ada alam ini. Faujudul alami, maka ada alam ini. Dalilun, ialah dalil, ialah bukti. Ala wahdaniyatihi ta'ala, ala wahdaniyatihi ta'ala, di atas keesaan Allah Ta'ala. Di atas Allah Ta'ala tu bersifat wahdaniyah, atau di atas keesaan Allah Ta'ala, alamilah jadi dalil. Wa ala atah ta'ala ala wahdaniyatihi, wa ala annahu, dan di atas bahawasanya Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya Allah, fi fi'lin, pada satu perbuatan, minal af'ali, daripada beberapa perbuatan. Wala wasitata, dan tidak ada perantaran. Wala wasitata, dan tidak ada perantaraan. Fi lahu, baginya Allah, fi fi'lin, pada perbuatan. Jalla wa azza, mulia ya Allah, ta'ala wa maha tinggilah ya Allah. Wahwa, dan bermula dia. Dia mana? Wahwa, dan bermula dia qauluhu ta'ala tu nah. Al-Ghaniyyu, maha kaya. Al-Ghaniyyu, maha kaya. Ghinal mutlaqi, akan sebagai kaya mutlak. Al-Ghaniyyu, maha kaya. Ghinal mutlaqi, akan sebagai kaya mutlak. Wa min hadzal dalili, dan daripada ini dalil. Wa min hadzal dalili, dan daripada ini dalil. Yu'lamu, diketahui. Yu'lamu, diketahui. Annahu, bahawasanya hadzal dalil, la ta'sira, tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Li syai'in, bagi sesuatu. Minan nari, daripada api.
wasikini dan pisau, wal akli makan, fil ihraqi pada membakar, wal qat'i memotong, wasyibai mengenyah. Semua tu tidak memberi bekas. Ni jelas kita mengaji dah dulu bab hukum adat nah. Hukum adat ni perkara yang biasa. Setelah dicuba beberapa kali, lagu tu jadi dia. Ni perkara yang biasa berlaku nah. Contoh, kalau lapar kena makan, dahaga kena minum. Nah. Api membakar tu hukum adat. Tapi yang memberi bekasnya, yang beri kesannya ialah Allah Ta'ala. Adapun api tu membakar di atas jalan adat. Boleh tak menyalahi? Boleh menyalahi. Sebab tu dalam tu dia ada sebut nah. Boleh tengoklah dalam Facebook bawah ada sebut. Dia kata itu nah. I'lam annal farqa fi hadzal maqam arba'atun al-ula ta'taqidu annahu la ta'sira لهذه الأشياء وإنما التأثير لله تعالى مع إمكان التخلف بينها وبين آثارها وهذه هي الفرقة الناجية. الثانية تعتقد أن لا تأثير لذلك أيضا لكن مع التلازم بحيث يمكن التخلف وهذه الفرقة جاهلة بحقيقة الحكم العادي وربما جرها ذلك إلى الكفر بأن تنكر ما خالف العادة كالبعث. الثالثة تعتقد أن هذه الأشياء مؤثرة بطبعها وهذه الفرقة مجمع على كفرها. الرابعة تعتقد أنها مؤثرة بقوة أودعها الله فيها وهذه الفرقة في كفرها قولان والأصح إنها ليست كافرة. Ada dalam Facebook ada terjemahan dia ada tulis dah, baru tulis dah, tengok sana. Balillahu, bahkan Allah Ta'ala bahkan Allah Ta'ala yakhluqu menciptalah ia, menjadilah ia ya Allah al-ihraqa akan membakar, menghangus tu, fi syai'in pada sesuatu. Ada kata balillahu, bahkan Allah Ta'ala yakhluqu menjadilah ia ya Allah al-ihraqa akan membakar, menghangus, fi syai'in pada sesuatu, alladhi massathu yang menyentuh akan dia akan syai' tu, alladhi massathu yang menyentuh akan dia akan syai' tu, an-naru oleh api inda masiha ketika sentuhnya an-nar, lahu baginya syai'. Tu domain inda masiha ketika sentuhnya an-nar, lahu bagi syai'. Api api tu hukum adat daripada membakar, menghangus. Apabila bersentuhan dengan benda yang terbakar, contoh kayu, bersentuhan dengan kayu maka terbakar. Siapakah yang memberi jadi bakar? Allah Ta'ala. Api tu membakar di atas jalan adat, sebab tu boleh bersalahan. Sebab itulah Nabi Ibrahim tak kala dicampaklah api, tak ada apa, kerana hukum adat saja api tu membakar. Yang membakar pada hakikatnya Allah, bukan api tu membakar di atas jalan tabiat, bukan juga dengan kuah yang dijadikan Allah Ta'ala pada api tersebut. Itu semua akidah yang tidak sahih. Wa yakhluqu, dan menjadilah ia ya Allah, wa yakhluqu, dan menjadilah ia ya Allah al-qat'a akan potong fi syai'in pada sesuatu, alladhi basyarathu yang menyentuh akan dia, basyarat yang menyentuh akan syai' tu, as-sikinu oleh pisau.
inda mubasyaratiha, ketika bersentuhannya nyonya sikin lahu syai', lahu baginya syai'. Sama juga pisau nah, hukum adat dia boleh menghiris, memotong, mengerat dan sebagainya. Tetapi siapakah yang memotong tu? Allah Ta'ala. Bukanlah di atas jalan zat tabi'ah, dan bukan dengan kuwah yang Allah Ta'ala jadikan pisau itu hingga boleh menghiris, tidak. Allah Ta'ala yang menjadikan, boleh potong tu Allah Ta'ala yang menjadikan. Gitu hukum adat dia. Hukum adat pisau tu memotong. Sebab itulah pisau yang tajam tidak boleh memotong tengkuk Nabi Ismail. Kerana hukum adat saja Allah Ta'ala tak menjadikan potong tu pada Nabi Ismail. Pisau yang digunakan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam lagu tu. Tapi jangan pula kita ambil pisau kita gigit kawan kita kata pisau tidak berberkah. Itu ada syariat pula, tidak boleh melukakan orang lain, membunuh orang lain tanpa hak. Mereka kata apa Covid sekarang ni, Covid ni makhluk Allah. Dia tidak boleh memberi mudarat. Kita kata itu Allah Ta'ala yang menjadikan perbuatan hamba, bukan hamba. Bukan hamba tu sendiri ada perbuatan. Allah Ta'ala menjadikan perbuatan hamba. Memang hakikat dia macam tu, i'tikad kita, pegangan kita. Tapi syariat kita ada syariat pula. Bukan sekadar hakikatnya, syariat ada peraturan dia. Kena jaga nyawanya, kalau sakitnya kena berubah, macam-macam lagi lah tu. Habis. Wa yakhluqu, dan menjadilah ia ya Allah asy-syiba', akan kenyang. Wa yakhluqu, dan menjadilah ia ya Allah Ta'ala asy-syiba', akan kenyang, indal akli, ketika makan. Ni pun hukum adat. Warraya, antah dah kata syiba', warraya, dan hilang dahaga. Hilang dahaga inda syurbi, ketika minum. Faman i'taqada, maka barang siapa beriktikadlah ia iman. Faman i'taqada, maka barang siapa yang beriktikadlah ia iman. Siapa-siapa yang i'tikad annan nara, akan bahawasa api tu, api kena api tak? Anna nara, akan berapi itu muhriqatun, ialah membakar, menghangus, bitab'iha, dengan tabiatnya annar, dengan zat api tu. Kalau siapa-siapa i'tikad api tu membakar dengan diri dia sendiri, dengan zat dia, lagu tu. Wal ma'a, atau an-nar, wal ma'a, dan air, yarwa, menghilang dahagalah ia air, bitab'ihi, dengan tabiatnya, dengan zatnya al-ma', air. Wa hakadha qul qawlan kainan kadha, wa hakadha ay qul, kata olehmu, qawlan, akan sebagai perkataan, kainan kadha, yang adalah ia seperti ini. Katalah, kalau ustaz dia apa lagi, wasikin, kata apa habis fahuwa, maka dia mandu, kafirun, ialah kafir, bi ijma'in, dengan ijma' ulama, wal iyazubillah. Siapa-siapa yang i'tikad api itu, air itu memberi bekas dengan zat dia. Contoh kalau makan ubat, dia makan ubat, dia i'tikad. I'tikad ni, i'tikad dengan perkataan lain. I'tikad dalam diri dia ubat tu memberi kesembuhan dengan diri ubat, dengan zat ubat tu sendiri yang menyembuh. Maka ulama kata orang hak i'tikad lagu tu hukum dia adalah kafir. Kalau cakap tak apa, aku makan ubat tu sembuh, dia cakap je, tapi i'tikad dia Allah Ta'ala yang memberi kesembuhan tu, Allah Ta'ala yang menjadikan kesembuhan tu. Tu nak ngaji ilmu tauhid tu, cakap samanya maka ubat ni sembuh, tapi dalam diri dia i'tikad apa? Allah Ta'ala yang memberi kesembuhan. Boleh faham tak?
Jadi kalau kata ubat tu memberi kesembuhan di atas jalan tabiat, itu kafir. Nasi tu memberi kenyang di atas jalan tabiat, kafir. Air tu menghilangkan dahaga di atas jalan tabiat, itu kafir. Waliyazbillah. Boleh faham tak? Ni yang menonton boleh faham tak? Bismillah. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن اعتقد dan barang siapa i'tiqadlah ia man waman i'taqada dan bawa barang siapa yang i'tiqadlah ia man annaha akan bahawasanya an-nar annaha akan bahawasanya an-nar muhriqatun ialah membakar. Muhriqatun ialah membakar, menghangus, biquwatin dengan kuah, dengan power, dengan khasiat, disebut khasiat. Biquwah dengan kuah, khalaqaha yang menjadilah akan dia akan kuah Allahu oleh Allah, khalaqaha Allah yang menjadilah akan kuah Allah oleh Allah fiha padanya an-nar. Siapa-siapa yang i'tiqad api itu membakar dengan kuah, dengan power yang Allah Ta'ala jadikan pada api. Dengan power itulah api boleh membakar. Dia kata lagu tu, kalau ubat dengan khasiat yang pada ubat itulah yang menyembuhkan. Dia i'tiqad lagu tu. Orang lagu ni fahuwa maka dia man jahilun ialah orang yang jahil. Jahilun ialah orang yang jahil. Fasikun lagi pula fasik, berdosa besar. Setengah ulama tu kafir juga dah. Tu ada khilaf ulama dalam tu sebut li'adami ilmihi kerana ketiadaan ilmunya man. Li'adamu ilmihi kerana ketiadaan ilmunya man bihaqiqatil wahdaniyati dengan hakikat wahdaniyah. Apa dia wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al? Tidak ada selain Allah perbuatan. Allah Ta'ala yang menjadikan perbuatan tersebut. Dulu kita mengaji dah menafikan kam munfasih pada af'al. Kalaulah kata kuah yang Allah Ta'ala jadikan pada sesuatu dan kuah itulah boleh menyembuhkan, kuah itulah boleh makakan, maka ada satu perbuatan yang lain yang boleh memberi kesan selain Allah, walaupun perbuatan tu dijadikan oleh Allah Ta'ala, tapi perbuatan tu pula boleh kuah tu pula boleh menyembuhkan hak lain, maka tu dikatakan jahilun fasikun. Ada perbuatan yang lain yang boleh memberi kesembuhan. Hak tadi tu terus dengan zat, yang ni kuah yang Allah Ta'ala jadikan pada sesuatu. Dia i'tiqad lagu tu, kuah yang Allah Ta'ala jadikan pada ubat, maka ubat itulah yang menyembuhkan. Kan itu dia kata dah tak boleh ditafsirkan dengan ada perbuatan selain ada perbuatan yang lain yang sama dengan perbuatan Allah. Tak boleh tafsir lagi tu. Tafsir lagi tu batil. Dulu sebut dah. Hanya ditafsirkan wahdaniyah Allah pada af'al dengan makna tidak ada selain Allah Ta'ala tu perbuatan. Allah Ta'ala yang menjadikan perbuatan bagi hamba dia. Tak kira lah selain daripada Allah Ta'ala yang menjadikan perbuatan tersebut. Ini menafikan kam munfasih pada af'al. Pegang hak tu berkemah lah. Jadi faham? Tu. Wahadha dan bermula ini wahadha bermula ini ad-dalil lah, wali dalil lah.
Wa hadza bermula ini ad-dalil huwa hadza ad-dalilu al-ijmaliyu ialah dalil ijmali namanya. Ad-dalilu al-ijmaliyu ialah nama dia dalil ijmali. Gitu. Aduh nak mengaji ni, tak mengaji usul din ni. Jangan main-main boleh bawa dia kufur. Alladhi yajibu yang wajib, alladhi yajibu yang wajib ala kulli syakhsin di atas tiap-tiap seorang. Ala kulli syakhsin di atas tiap-tiap seorang. Kalau yajibu ala merujuk pada wajib syar'i. Kalau yajibu fi wajib akli nama dia. Tengok dia punya susunan ayat pun dah boleh faham dah wajib apa tu. Allazi yajibu yang wajib ala kulli syakhsin di atas tiap-tiap seorang. Fa'il yajibu ma'rifatuhu oleh mengenal akan dia akan ad-dalili al-ijmali. Ma'rifatuhu oleh mengenal akan dia akan ad-dalil al-ijmali. Ma'rifatuhu tu fa'il bagi yajibu. Ini kena mengaji nahwu sarah nak boleh faham lah. Yajibu tu asal dia yaujibu. Sebab apa jadi yajibu? Kalau yajibu tu mudhari' ni wajabah. Patutnya yaujibu. Sebab apa? Yajibu. Itu kena mengaji sarah. Sebab nak tahu i'lal dia macam perubahan kalimah tu macam mana. Itu kena mengaji sarah lah. Nah. Itu kita Arab ni dia susah juga nak baca nah. Nak tahu daripada mari mana. Mana kulli syakhsin tu? Kulli syakhsin min zakarin. Nah, min zakarin daripada laki-laki. Tu. Wa unsa dan perempuan. Wajib nah. Laki-laki dan perempuan. Wa man lam ya'rifu. Tengoklah. Wallahu akbar. Wa man lam ya'rifu dan barang siapa. Tak kira siapa nah. Wa man lam ya'rifu dan barang siapa tidak kenallah ia man atau tidak tahulah ia man, akan ad-dalila al-ijmaliyah. Wa man lam ya'rifhu dan barang siapa tidak tahulah ia man akan ad-dalil al-ijmali, fahuwa maka dia man tu kafirun ialah kafir. Allahu akbar. Wal iyazbillah. Minta berlindung. Inda Sanusi di sisi Imam Sanusi wa Ibnul Arabi dan Ibnu Arabi. Tu. Itu dah bahadah nah. Wallahu ta'ala bermula Allah ta'ala yatawalla memerintahlah ya Allah. Hadaka memberi petunjuklah ya Allah akan dikau. Hadaka memberi petunjuklah ya Allah akan dikau. Habis. Wal qidamu wal baqa'u. Kata musannif rahimahullah, wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu ta'ala lil hawadis wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyatu. Wal qidamu dan bermula qidam, wal baqa'u dan baqa', wal mukhalafatu lil hawadis dan mukhalafatu lil hawadis, wal qiyamu bi nafsih wal wahdaniyatu sifatun salbiyatun, ialah sifat-sifat salbiyah. 5 sifat ni di bawah sifat salbiyah nama dia. Wujud sifat nafsiyah nah. Qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hadis, qiyamu ta'ala bin nafsi wahdaniyah, iaitu sifat salbiyah. Beri faham molek nah. Ai ma'naha bermula maknanya sifatin salbiyah tu. Salbun wa nafyun, nafi lah. Lianna kerana kullan minha tiap-tiap daripada nyonya hazi sifat nafyun menafikan, nafyun ialah menafikan anillahi daripada Allah Ta'ala,
azza wa jalla ma la yaliku, barang yang tidak layaklah ia mah, ma la yaliku, barang yang tidak layaklah ia mah, bihi, dengannya, dengan Allah. Tu dah. Ini bagi sifat salbiah. Sebab sifat salbiah ni ialah amrun i'tibariyah. Gitu. Amrun i'tibariyah ni iaitu perkara yang hanya tergambar ada dalam akal. Ma la wujuda lahu illa fi zihni. Nah, barang yang tidak ada wujud baginya melainkan pada zihin, pada hati. Itu panggil amrun i'tibari. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, as-sifatu as-sabi'atu, bermula sifat yang ketujuh. Ini masuk sifat ma'ani lah, sifat yang wujudiah dia, sifat yang ada, yang berdiri di zat Allah Ta'ala. As-sifatu as-sabi'atu, bermula sifat yang ketujuh. Al-wajibatu, yang wajib ia, ya as-sifatu as-sabi'ah, lahu, baginya Allah Ta'ala, al-qudratu, ialah sifat qudrah. Sifat qudrah. Arab ada sifat qudrah. Melayu dia ada ulama yang terjemah berkuasa, ada ulama yang terjemah pekuasa, dengan ditambah pe. Apakah alasan yang diberikan terjemah dengan pe tu? Adakah menyalahi terjemahan daripada ulama-ulama yang sebelum ni? Sebelumnya dalam kitab Durrus Samin Aqidatun Najin Faridatul Faraid banyak lagi lah kitab-kitab ke Arab. Wah qudrah, itulah qudrah Arab maka dalam kitab untuk diberitahu supaya tidak semabul, tasyabbuh, kesamaran, tidak kesamaran di antara sifat dan juga takluk. Seperti kata dia, seperti cebok dengan pencebok. Pencebok tu alat, cebok tu perbuatan yang hasil daripada pencebok, takluk begitu. Tapi sifat tu bukan alat. Qudrah tu sifat, tapi nak bagi bandingan. Bandingan. Jadi takut semabul bila sebut berkuasa, takut jadi keliru. Hanya kata kena kepada takluk, berkuasa. Itu. Padahal qudrah tu kehendak ada sifat, maka dia dengan pe, merujuk pada sifat. Artinya nak terjemah perkuasa pun boleh, nak terjemah berkuasa pun boleh. Sebab apa? Hak terjemah perkuasa tu dia takut semabul, kesamaran di antara sifat dan takluk. Jadi kalau seorang tu terjemah dengan berkuasa, dia tidak semabul, dia tidak kesamaran, tak ada masalah. Gitu. Nak sebut kudrah lagi bagus sifat kudrah. Tu Arab tu Cuma di alik bahasa ke bahasa Melayu ni ada je ada sebuah pe. Jadi beri faham kata pe ke ber ke kudrah tu ialah sifat, bukan takluk. Bila sebut kudrah tu merujuk pada sifat yang berdiri di zat Allah Ta'ala. Bukanlah panggil apa sesuatu yang hasil daripada sifat tu. Gitu habis. Wahia, dan iaitu al-qudrah, sifat qudrah, sifat perkuasa tu. Sifatun ialah satu sifat. Sifatun ialah satu sifat. Tu'assiru, yang memberi bekas. Memberi bekaslah ia sifatun fil mumkini, pada mungkin. Mungkin mungkin tahu makhluk lah. Mungkin sebelum ada tu. Al-wujuda akan ada, awil adama ataupun tiada. Mungkin tu nak mengadakan ke ataupun nak mentiadakan, itu panggil mungkin.
Kudrah ni dia punya takluk dia apa? Mengada dan mentiada. Nak mengadakan sesuatu ataupun mentiadakan sesuatu, tugas. Takluk tu terjemah dengan tugas lah. Fungsi dia. Bagi mudah faham lah. Mengada atau mentiada. Takluk kudrah, takluk sifat kudrah lah. Fatata'allaqu, maka bertakluklah ia al-qudrah tu bil ma'dumi, dengan mentiadakan. Sekejap lah. Fatata'allaqu, maka bertakluklah ia kudrah bil ma'dumi, dengan sesuatu yang tiada. Ma'dum ni sesuatu yang tidak ada. Tu. Fatujiduhu, maka mengadalah ia kudrah akan ma'dum tu. Sesuatu yang tiada. Mana ma'dum ni maknanya ma la wujuda lahu illa fi zihni faqat inda idraki wa ta'alluqihi. Makhluk tu tak ada lagi. Ma'dum, benda tak ada lagi. Kemudian kudrah pun mengadakan benda ma'dum tu. Tu takluk dia nah. Fatujidu, maka mengadalah ia kudrah akan ma'dum. Kata'alluqiha, seperti bertakluknya kudrah bika, dengan engkau ni kita lah nah. Qabla wujudika, sebelum ada kita. Sebelum kita ada ni, bagi kita ma'dum, kita tak ada lagi. Kemudian ada. Tu takluk sifat kudrah tu. Takluk tanjiz hadis mengadakan. Wa tata'allaqu, dan bertakluklah ia kudrah bil mawjudi, dengan benda ada dah. Mawjud ni mana ma lahu tahaqququn fil kharid wa yasihu ru'yatuhu. Benda ada dah maknanya mawjud ni. Wa tata'allaqu, dan bertakluklah ia kudrah bil mawjud, dengan benda ada dah. Fatu'dimuhu, maka mentiadalah ia kudrah akan dia ke mawjud. Kalau ni kita ada, kemudian ditiadakan semula. Gitu. Kata'alluqiha, seperti bertakluknya kudrah bil jismi, dengan jisim. Ingat jisim ni ma yaqbalu qismah. Allazi aradallahu, yang menghendakilah oleh Allah Ta'ala i'damahu, mentiadakan dia akan al-jism, mentiadakan dia akan al-jismi. Fayasiru, maka jadilah ia al-jismi biha, dengannya kudrah ma'duman, tiada ilasya, tak ada satu. Daripada benda tak ada, Allah Ta'ala jadikan. Daripada benda ada dah, Allah Ta'ala tiadakan. Itu takluk apa? Takluk sifat kudrah, mengada dan mentiada tu takluk sifat kudrah. Dengan muafakat sifat iradah. Apa maksud dah? Maksud Allah Ta'ala tidak menjadikan sesuatu melainkan dengan kehendak dia, bukan dengan salah, bukan dengan Allah Ta'ala tu jadi dengan lalai. Itu maksud Allah Ta'ala ciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu muafakat dengan sifat iradah. Dengan mana Allah Ta'ala tidak menjadikan sesuatu melainkan dengan kehendak dia. Bukan Allah Ta'ala jadikan sesuatu tu dengan lalai, dengan tersalah, dengan terlupa dan sebagainya. Itulah gitu nah. Jadi hak tak ada Allah Ta'ala adakah? Hak ada Allah Ta'ala tiadakah? Tu bagi takluk sifat kudrah. Bagi takluk apa? Takluk tanjizi hadis. Tu sebab tu takluk tanjiz hadis tu bawah tu dia cerita lah. Wa ta'alluqu at-tanjiziyu hadisun. Dan takluk tanjizi tu ialah baru. Baru tu dalam tu ada hurai, sedap agak dalam tu ada hurai lah. Esok kita baca dalam tu dia sebut mana dia, hadisun taqaddama anna
hadisa yutlaqu haqiqatan 'ala al-mawjud ba'da 'adamin. Wa hadha huwa al-muradu huna li'anna tahqiq anna at-ta'alluqa amrun i'tibariyun kama marra la yuqalu yalzamu 'ala hudusi anna zatal 'aliyata mahallu lil hawadis wa huwa muhalun lima yalzamu 'alaihi min hudusiha idzil mahallul hadisi hadisun li'anna naqulu qad marra annahu minal umuri al-i'tibariyah wahya laysat bisifatin haqiqatan hatta yalzama zalik. Dalam tu dia cerita sedap kan. Jadi berhenti dulu kat situ pada kata dia wa hadza ta'alluqu tanjiziyun. Nama dia ta'alluq tanjizi. Tanjizi hadis nama dia nah. Wallahu a'lam.